لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، alhamdulillah. Dan hujan rahmat daripada Allah. Allahumma shayban nafi'a, Allahumma shayban nafi'a, Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, berilah hujan yang memberi manfaat, berilah hujan yang memberi manfaat, berilah hujan yang memberi manfaat. Di sebalik hujan adalah rahmat, di sebalik hujan adalah berkat, dan di sebalik hujan adalah tahur, bersih, pembersihan, boleh membersihkan kita. Dengan air hujan kita berwudu. Jadi manfaat daripada air hujan ini pertama berkat, kemudian rahmat, kemudian tahur. Namun Allah SWT telah datangkan bala musibah bagi kaum Samud. Dengan hujan mereka nampak awan gelap. Sebab tu Nabi lalu di perkampungan Samud, Nabi tutup kepalanya dengan redap, kerana azab telah datang kepada mereka. Dan jadi kebiasaan Nabi dan sahabat bila nampak awan gelap baca doa, Allahumma inni as'aluka khairiha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilta bih wa na'udzu min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilta bih. Dan dengan hujan Allah telah hancurkan setengah-setengah kaum dengan ribut. Dan dengan hujan juga Allah menyuburkan tanaman-tanaman, memberi rahmat, berkat dan tahur pada setengah-setengah manusia. Dan kita bila berada dalam masjid lagi rahmat daripada Allah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kita masuk pintu masjid, surau kita baca doa, ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat Engkau. Selama kita datang berulang alik ke masjid, selama itu kita akan dapat rahmat dan mengutir rahmat. Bukan hanya rahmat pada kita, berahmat kepada keluarga kita. Dia membawa rahmat juga pada keluarga kita. Dan dengan kita berulang alik ke masjid, melaksanakan perintah Allah, memakmurkan masjid, Allah pelihara qaryah kita. Kita tak faham, dan kita dapat maklumat hanya secondary, bukan primary, tentang COVID, tentang bilangan yang mati seluruh dunia, setengah-setengah negara UK, berita terkini, banyak jumlah kematian. Juga di Eropah sana, Spain, semua lockdown semua. Jadi kita tak tahu, kita hanya dapat maklumat dan kita dengar maklumat tu. Dia bukan datang daripada kajian orang Islam sendiri. Badan kajian khusus orang Islam tak ada tentang benda-benda ni. Walaupun ada pakar-pakar hebat-hebat tentang virus, doktor-doktor semua daripada kalangan orang Islam, tapi badan khas mengkaji tak ada di kalangan orang Islam sendiri. Jadi kita hanya terima maklumat, kita faham begitulah. Dan kita baca maklumat tentang grup anti-vaksin, dan kita juga baca maklumat tentang grup yang menyokong vaksin. Kita pun tak tahu, kita buta tuli. Hal vaksin, hal penyakit, hal kuman, hal virus ni kita tak tahu. Kita faham, kita demam, telan Panadol. Itu yang kita tahu. Tak cukup sebiji, kita telan 2 biji. Kita tak erti dalam kandungan Panadol mendatang apa pun kita tak tahu. Kita telannya. Jadi bila kita tak tahu apakah maklumat itu sahih atau maklumat itu tidak sahih, atau benda ni begini-begini, kita tak tahu.
Bila dengar tentang anti vaksin begini. Bila baca tentang yang pro vaksin begini. Kita pun tak tahu. Tak pasti. Tapi yang kita tahu kemungkinan manusia berlaku kesilapan. Tidak ada manusia yang tak buat silap. Mana-mana kajian pun ada error dia, ada kesilapan dia. Kemudian baru datang betul. Yang kita tak tahu, adakah daripada maklumat WHO itu tepat? Wallahu alam. Daripada MKM tepat? Tepat. Wallahu alam. Daripada anti vaksin tepat? Wallahu alam. Daripada pro vaksin kita pun tak tahu. Wallahu alam. Kita tak tahu. Mungkin mereka silap, mungkin mereka betul. Boleh jadi silap, boleh jadi betul. Yang tak silap siapa? Yang tak silap adalah kata-kata Allah, firman Allah. Yang tak silap sabda Nabi, wa man asdaqu minallahi qila. Mana kata-kata yang lebih tepat daripada kata-kata Allah? Mana lebih kata-kata yang lebih tepat daripada sabda Nabi? Dan ini telah diproof, terbukti, bukan sekarang, ratusan ribuan tahun, diakui oleh tokoh-tokoh Islam maupun tidak Islam. Firman Allah tepat, diakui oleh tokoh-tokoh Islam maupun tidak Islam, penggaji-penggaji agama yang bukan agama Islam di kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka membuktikan kebenaran firman Allah. Mereka membuktikan kebenaran kata-kata Nabi. Satu orang pakar diletakkan tokoh yang paling terpengaruh dalam dunia adalah Rasulullah SAW. Orang protes. Dia kata, kalau orang tu menipu, adakah dia boleh menipu sehingga 1400 tahun lebih, 1500 tahun? Tak mungkin dia boleh buat penipuan. Jadi maknanya secara logik, kata-kata, kalau kita tak baca hadis pun, dan satu orang tak baca hadis, tak baca firman Allah, secara logik Rasulullah SAW adalah orang yang paling benar. Apalagi Allah firman Nabi adalah orang yang benar. Dan firman Allah SWT adalah benar. Tidak ada kata-kata yang lebih tepat, yang lebih benar melainkan kata-kata Allah. Jadi dalam cara itu, dalam keadaan begini, secara logik akal, bagi orang yang tak reti macam kita, maka peganglah Al-Quran, peganglah hadis Nabi. Nabi beritahu bila kita memakmurkan masjid Allah pelihara kita, kita datang ke masjid. Walaupun kita kena ikut penjarakan, tapi kita masih lagi ada ruang untuk datang ke masjid. Bayang, ada orang tak ada kesempatan datang ke masjid. Mereka yang berada di Syria sekarang ni sejuk ni, sekarang ni bulan 12 sejuk, salji. Tahun lepas saya ada kat Kanada, sejuk, salji turun, tak boleh tahan. Ni waktu ni sekarang ni. Apalagi di Syria sana, di Lebanon sana, di Iraq sana, di Afghanistan pun ada salji bahagian utara. Mereka tak ada masjid nak semayang. Masjid mereka roboh. Mereka duduk di perkampungan yang masjid roboh. Mereka duduk dalam pekan Beirut, di bandar pinggiran-pinggiran Beirut. Masjid mereka roboh. Mereka nak semayang, tapi tidak diberi kesempatan, tak ada ruang nak semayang sebab masjid roboh. Mereka kaki kudung, mereka nak semayang, tapi mereka berada di kem-kem pelarian. Cacat kaki mereka. Mereka nak semayang berjemaah, tapi tak ada kesempatan. Kerana mereka keadaan begitu. Kita Allah bagi ruang sekarang ni, tak ada sakit demam apa, tak ada lah orang datang ni pakai tongkat, tidak. Maka kita gunakan ruang kebolehan yang masih lagi ada ruang, boleh kita semayang berjemaah, datang ke masjid. Maka kita kena syukur pada Allah SWT. Dan kesyukuran ini bukan hanya sekadar kita, tapi kita kena fikirkan orang lain juga. Kalau kita tak fikir orang lain, tak ada, susah. Dan yang ini kita kena fikir dalam keadaan hari demi hari. Nabi kata hari ini lebih baik daripada besok, besok lebih baik daripada lusa. Kerana berada di pinggir-pinggir hujung, kita pun tak tahu, kita tak cerdik, tapi kita dah tengok keadaan kita di ujung-ujung, sama ada di luar sana, di dunia luar.
Tiba-tiba sahaja seluruh negara Arab dah buat perjanjian dengan Israel, laluan udara dan sebagainya. Tiba-tiba sahaja Salman mengisytiharkan Wahabi Salafi ini bukan. Tiba-tiba adalah saat, sedangkan puluhan tahun, ratusan tahun sejak 1924 perjanjian Balfour, selepas Perang Dunia yang pertama, begitulah negara-negara Islam tak buat perjanjian dengan Israel. Malah ada fatwa pula daripada Saudi kata Palestin kena pindah duduk tempat lain lah bagi kat Israel. Fatwa ulama-ulama di Saudi. Jadi kita pun tak tahu, kita bodoh, kita buta tuli dengan benda ni. Namun kita tahu yang kita nampak yang Nabi beritahu depan kita ni perkara fitnah besar. Depan kita fitnah lagi besar adalah fitnah kematian. Fitnatul mahya wal mamat. Fitnatul masih ad-dajjal. Itu Nabi doa tu, Allah minna na'udzu min adzabil khubr wa adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Fitnah hidup, fitnah kematian. Fitnah dajjal. Fitnah dalam kubur neraka. Itu sebesar-besar fitnah. Maka bila kita ambil masa ruah, kita renung benda ni, Allah bantu kita. Renung tentang kematian. Tengok kawan saya mati itu hari di Serting, Cikgu Zaid. Umur muda lagi dah mati. Tapi kubur tak boleh macam takin, tak kubur kena SOP. Jadi umur muda dah meninggal. Ada kawan saya kat Rembau, Rahim, yang pernah duduk kuliah. Dia datang kuliah saya, dia duduk belah tu, situ. Dia pun dah meninggal. Pada Rembau. Orang baik ramai. Saya nak kata, nak sebut beratus orang datang. Penuh masjid Rembau, diimamkan oleh Imam Rembau, Ustaz Syahrul pun pernah datang duduk sini. Jadi orang banyak mati depan kita, yang jelasnya mati. Itu sahaja kematian. Yang orang yang beruntung dia mikir ke soal kematian. Abu Darda radhiyallahu anhu datang ke kubur menziarahi orang atas kubur. Satu orang tanya, jenazah siapa ni? Dia kata, jenazah kamu. Kalau kamu tak suka, tu jenazah aku. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah, orang tanya, ni jenazah siapa? Jenazah hang? Muka orang tu buat, kalau aku tak suka, tu jenazah aku. Sebab supaya kita fikir tentang kematian. Itu jauh lebih jelas. Kadang-kadang kita terlupa. Kita terlupa. Sekarang ni kita terlupa. Kita nak kira macam mana KWFC nak keluar. Ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana zakat KWSP? Tadi orang tanya, saya nak keluar duit KWSP. Itulah keadaan kita. Yang paling penting adalah kehidupan akhirat. Sebab tu kata Syaqiq bin Ibrahim, Syaqiq Balqi, tidak ada kawan yang lebih baik bagi seorang melainkan kawannya itu apa? Memikirkan kerisauan dosa-dosa yang lepas. Abu Zar Al-Ghifari pergi duduk dalam masjid, fikir, menangis seorang-seorang, memikirkan dosa-dosa yang dulu. Kita kadang-kadang kita tak fikir, mana kita fikir? Kita fikir besok apa kita nak dapat, apa projek, apa makanan, apa ni. Kalau orang pencen fikir ujung bulan, dia masuk dalam WhatsApp group, abang pencen dah dapat. Itulah. Mana nak fikir benda lain? Orang pencen dia fikir pencen bila masuk. Orang buat kerja apa, semua orang yang buat berniaga dia fikir macam mana barang lockdown tu hari tak dapat masuk barang. Fikir macam tu. Jadi jarang orang fikir tentang hal agama, hal kematian yang memang jelas depan kita. Kata satu orang ulama, siapa yang risau bukan kerana tiga macam, maka ia tidak mengenal kerisauan dan senang. Dia tak tahu apa tu risau, apa tu senang kalau dia tak fikir benda ni. Pertama, risau tentang iman. Iman dia. Maka ia tidak mengenal risau atas imannya. Apakah ia akan bawa terus hingga mati atau tidak. Iman. Memikirkan soal iman, bolehkah aku mati dalam keadaan imanku sempurna? Bila orang risau tu, dia selalu baca Allahumma wa kana fil maut wa fima ba'dal maut, Allahumma kana fil maut wa fima ba'dal maut.
Orang yang selalu baca sehari 25 kali, Allah pelihara dia daripada mati yang tak elok. Allahumma barakna fil maut wa fi ma ba'da. Ya Allah, berilah keberkatan kepada kematian kami ini, saat mati kami. Wa fi ma ba'da maut, dan apa-apa yang berlaku selepas kematian. Bagi berkat. Ini selalu doa. Yang pertama dia kata, orang tu tak akan kenal kerisauan betul dan senang. Rasa risau, rasa senang. Nabi ni wajahnya kerisauan berpanjangan. Kalau rasa sonok-sonok yang sekejap saja, tapi risau yang berpanjangan. Risau tentang iman, apakah yang dia bawa terus hingga kematian atau tidak. Iman kita ni, kerana iman tiba-tiba rosak. Tuan-tuan boleh bayangkan yang dia bara sekarang ni. Dia budak perempuan Johor kahwin dengan pemain hoki. Apa? India. Oh, tak tahu lah India menggali ke apa, Wallahualam. Tapi maknanya apakah dia tu masih Islam? Apakah dia telah Hindu? Satu perempuan nama Islam bapa dia. Dia tuntut dia bukan Islam, dia Cina. Nama Islam. Tengah buat jabatan agama, tengah kaji sendiri. Kemungkinan akan lepas kerana mak dia, bapa dia kahwin dengan mak dia, bapa cerai, anak dia dipelihara oleh mak dia, wahan nama dia bin bapa dia Islam. Begitu kes kat Negeri Sembilan. Jadi iman kita tak tahu. Dia lahir dalam perut orang Islam, boleh mati atas kekufuran. Sebab tu dalam hadis Nabi yang kita pernah baca di sini, satu orang tu tidak heran. Dia mati, dia lahir daripada perut orang kafir dan dia mati dalam gereja atau sinagog atau tempat ibadat Majusi. Masa zaman tu Majusi ya, tiga ni. Tapi yang mengherankan, dia lahir daripada perut orang Islam tapi matinya bukan di tempat orang Islam. Sebab iman. Tentang kalau kita tak kenal iman, ya Allah, tak risau. Bila kita risau iman, kita tak fikir benda lain. Saya cerita saya berlemah nak fikir, kita dah fikir benda lain. Dosa banyak lah tuan. Ni kita dah cerita tentang iman. Ya Allah, iman macam mana kalau matilah, malaikat datang, kita bangun-bangun dalam kubur, bangun-bangun tengok malaikat datang, tanya apa kita nak jawab. Dalam keadaan kubur kita buka-buka, kita nampak kawan-kawan kita duduk ke atas. Allah bagi nampak. Sehingga ni'latihim, maknanya takut langkah mereka keluar daripada kubur, barulah malaikat datang. Waktu tu apa kita nak jawab? Saya tak boleh bayang. Saya bayang takut sangat, terlalu takut. Kalau bayang, ya Allah, duduk dalam kubur sorang-sorang. Saya pernah mimpi masuk kubur sorang-sorang. Jaga takut. Baru mimpi, Allah, alhamdulillah hidup balik. Hidup lagi. Mimpi masuk dalam kubur. Macam mana duduk dalam kubur? Kita duduk dalam kubur, malaikat datang. Dan kita sedar tu, nampak kawan-kawan datang, anak-anak menangis, isteri menangis, jiran-jiran kita, kawan-kawan surau datang duduk, mereka tengah duduk cangkui tanah, duduk tambun-tambun lagi. Kita akan nampak tu, nampak. Dan sebentar lagi malaikat mesti datang, bukan kata mungkin tak, mesti datang. Kerana mati tu pasti, maka itu pun akan datang. Kita tak fikir. Berarti yang pertama, memikirkan soal iman. Apakah aku boleh bawa? Kerana ramai dia yang kita baca-baca, yang kita keluar surat khabar yang keluar ni, mati dalam keadaan kekufuran. Mati murtad. Bukan sekarang, dulu pun ada. Mati murtad. Saya pernah cerita di kampung saya, satu perempuan Melayu kahwin dengan Siam. Siam tu bawa pelari, Cina Siam, Buza, bawa pelari, duduk Pulau Pangkor. Lama, lebih kurang 10 tahun lebih. 13 tahun, balik ke Kuala Kedah. Mak dia duduk sebelah tu je, tak jauh. Adik dia datang ziarah dia. Saya tanya, saya duduk, masa tu duduk. Saya lepas sekolah. Tingkatan 3, tolong pak saudara saya punya restoran. Pasal budak perempuan tu pergi rumah tu. Dia kata tu kakak dia murtad dulu, ikut Cina Siam. Cina tu sihir ke apa, Wallahualam. Dia duduk Pulau Pangkor. Jadi nelayan sana. Habis hujung bulan balik. Waktu balik tu umur dah tua dah. Dah 50-an, 60-an, dekat 60-an. Adik dia datang pergi ziarah dia. Last kali mati. Mati ketika itu saya dah ada Kuala Lumpur. Tahun 82, 83. Jadi kecoh kat Kuala Kedah. Manyat macam mana nak urus. Tapi hakikatnya murtad. Hidup lahir dalam keluarga orang Islam, dia azan dan iqamat, tapi mati dalam keadaan kafir. Badan dia berbelang. Kawan saya beritahu, saya telefon waktu tu, badan dia berbelang.
Belang. Maknanya mati nazar. Sebab waktu saya duduk kat restoran buka awal, sebelum subuh dah buka, lepas sembahyang subuh tu saya pergi jaga. Pukul 9 pagi Cina bawa babi tu, dia yang beli babi. Macam biasa. Sebab kakak dia, mak dia ada depan tu. Jadi kecoh ketika, dan orang Melayu kat situ kalau dah tu buat persiaran, kalau dia lalu jalan ni, kami akan cincang lori ni, kau yang bakar lori di ni. Orang Melayu dah nak mengamuk bodoh apa. Inilah Nabi cerita iman. Macam hak kes kahwin lah, tak tahu Allah alam tu gambar membuktikan lah sekarang. Dia bukan isu politik. Isu politik sekarang ni tak boleh nak baca. Contoh kalau ada isu politik tu tak boleh nak baca. Macam-macam. Baca boleh, percaya jangan. Tapi hak cerita macam ni tak ada kepentingan politik buat pun. Tapi kita tengok, maknanya orang Islam mengucap la ilaha illallah, dilahirkan keluarga Islam, mati dalam keadaan murtad. Dia belum mati lagi, tapi kahwin, mungkin murtad. Tapi kalau tengok gambar ni murtad, wallahualam. Kalau tak jadi murtad tak ada isu. Jadi maknanya di sini dia kata yang pertama sekali risau tentang iman. Tak iman kita. Fikir bagaimana iman kita ni boleh selamat. Anak-anak aku kalau aku mati ni apa nak jawab persoalan iman dalam kubur. Tuan-tuan paling takut duduk dalam kubur, paling takut. Sebab tu Sayyidina Osman menangis terisak-isak menangis. Sehingga air mata dia mengalir jatuh ke janggut dia tu basah. Terisak-isak. Orang tanya, sahabat yang lain tanya, wahai Osman, mengapa kamu begitu menangis sekali bila cerita tentang kubur? Dia kata persinggahan pertama. Lepas yang ni lepas, tak lepas yang ni habis semua. Tu air mata yang keluar mahal. Yang pertama sekali soal iman. Ini perkara yang paling besar. Kalau tidak iman jadi rosak. Bila iman rosak, ibadat jadi rosak. Iza fasaqa imanuna, kata satu syekh di Pakistan, bila iman kita jadi fasik, rosak, maka ibadat kita jadi rosak. Fasaqa ibadat. Kalau iman kita rosak, muamalat kita rosak. Orang hadut rasuah tu, muamalat rosak. Iman rosak. Sebab tu Datuk Ayub Khan kata apa? Datuk Ayub Khan, paling buruk ada pegawai polis yang terlibat dengan rasuah. Itu kata-kata dia tu. Kita tengok dalam becu. Rasuah. Terlibat dengan rasuah. Dan orang semua tahu rasuah tu haram. Semua tahu haram. Tak usah sebut mengaji mana pun, dia tak mengaji agama pun, dia tahu rasuah tu haram. Zina, orang tahu semua zina tu haram. Jadi bila iman rosak, yang lain pun jadi rosak. Kadang-kadang dia baik, tapi bila terdedah dengan tu, dia jadi rosak. Kesian. Anak bini makan benda yang haram. Sekarang tak nampak. Untuk 20 tahun akan datang, ketika dia dah pencen, dia bersandar dekat kerusi malas, ketika itu dia kena 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, duduk goyang. Anak-anak pun kadang-kadang balik, kadang-kadang tak. Hanya pembantu rumah Indonesia yang menguruskan. Lepas tu terfikir, anak-anak tak sembahyang bang, apa semua masalah anak-anak. Habis nak salah siapa? Baru sedar, ya Allah, aku ambil benda yang rosak, aku makan benda yang rosak, aku besar anak aku benda yang rosak. Dia kesannya macam tu. Menangislah waktu tu, tolong ustaz, tolong doa untuk anak saya. Tapi punca dia yang tu. Jadi bila iman rosak, muamalat rosak, apa saja benda jadi rosak. Iman rosak. Sebab tu yang pertama diletakkan di sini adalah iman. Fikir tentang iman. Macam iman kita boleh selamat. Yang keduanya risau terhadap perintah-perintah Allah. Apakah ianya akan dapat dilaksanakan dengan sebab baik atau tidak? Perintah Allah. Kita ni pasal apa kita sibuk yang lain? Pasal kita tak fikir ibadat kita, sembahyang kita. Cuba tuan-tuan fikir Fatihah saja. Tadi lepas sembahyang subuh ada pengurusi datang jumpa saya, bisik kat telinga, Ustaz, macam mana? Fatihah. Macam mana Ustaz? Saya terpaksa hantar grup kita ni, grup kita tak hantar. Grup-grup lain saya hantar. Boleh kata setiap hari kaedah membaca Quran sempurna. Satu ayat, kaedah. Urut. Itu yang ni kita sekarang ni, tuan-tuan duduk depan saya dan saya ni. Cuba kita fikir, sembahyang aku boleh terima tak tu?
perintah Allah nak buat tak? Bila kita nak buat? Dan bila kita buat, terima tak? Sebab Allah bagi syarat. Fatihah, Quran, rokok, sujud betul. Kalau kita fikir macam tu, kita tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan, ada pegawai-pegawai pencen, pengarah-pengarah pencen, saya respect dia orang. Orang duduk di Lebanon Haid ada datuk 3-4 orang, di Rasah Kemayan ada datuk 3-4 orang. Habis pencennya, dia pegang Quran, dia baca lepas sembahyang. Tuan-tuan kalau pergi pagi lepas sembahyang subuh, 4-5 orang duk pegang Quran, baca zikir apa semua. Dia orang pegang Quran, belajar tajwid sampai fasih, sampai boleh jadi imam, boleh mengajar. Itu bukan baru. Masa saya datang dulu tahun 1997, 98, dia orang dah. Itu bukan penasihat keuangan negeri Melaka, Datuk. Saya tahu sebut nama. Tuan-tuan mungkin kenal lah semua. Baca Quran elok, baik. Baca Quran elok. Saya sebenarnya duduk sebelah dia, semayang dengan dia. Dia baca elok, bagus. Kerana dia orang nak fikir macam mana nak betulkan ibadat. Ini contoh yang kita dapat, yang saya punya pengalaman. Jadi kalau kita ada yang tu, kita tak payah fikir orang lain lah, tak payah fikir ni siapa naik, siapa ni, yang ni Anwar Ibrahim dia ni pergi, tak ada. Kita tak payah fikir benda tu. Jadi kita fikir yang ni, macam mana ibadat yang aku nak buat, perintah Allah. Aku dah boleh jaga sembahyang, macam mana aku nak tingkatkan sembahyang aku, cukupkan sembahyang aku, Fatihah aku terima tak, tahiyat aku terima tak, rakaat sujud aku macam mana, sembahyang sunat aku macam mana. Kalau aku ada duit lebih, aku nak sedekah, macam mana aku nak sedekah. Bila kita fikir tu, ya kita kata, ya Allah bantulah aku, buat ada inisiatif. Saya lebih sebulan, saya hari-hari ajar dia orang tajwid, lebih daripada sebulan. Hari-hari saya ajar tajwid tu kawan-kawan, ajar, betulkan balik Fatihah dan sebagainya. Kita orang awam ni paling-paling rukun yang wajib-wajib. Sebab kita tak ke depan jadi imam, orang ke depan. Waktu kursi datang, ustaz macam mana bacaan ni, susah. Lagi tak talaki, susah, banyak. Jadi kalau kita fikir yang kedua ni, risau terhadap perintah-perintah Allah, apakah ia akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya? Sebaik-baiknya Fatihah, surah apa semua ni, Quran, puasa sunat, sedekah. Yang boleh kita buat, haji umrah kita tak boleh buat. Walaupun kita ada duit sekarang, tak boleh pergi, tak boleh pilih, ada had. Tapi yang boleh kita fikirkan perintah-perintah yang aman. Tidur malam, apa aku nak buat malam ni? Aku nak bangun pukul berapa? Aku nak bangun, bila bangun sembahyang tahajud berapa rakaat aku nak buat? Aku sempat tak zikir? Sempat aku istighfar? Sempat tak aku begini? Aku nak doa, sebab aku nak doa. Doa aku, keluarga, mak, ayah, kawan-kawan. Fikiran tu sebelum tidur. Kalau tidak, kita tak tahu. Kita punya ibadat kita tak tahu. Kita tak fikir tentang perintah Allah, kita tak tahu. Kita rasa kita dah. Tuan-tuan, orang yang rasa selesa dan dia kata dia okey, sebenarnya dia tak okey. Hatta ustaz-ustaz tahfiz pun yang duk mengajar Al-Quran, kalau dia rasa okey, dia pun sendiri baca ikut masalah. Ini saya sebut betul-betul ni. Walaupun dia ustaz tahfiz. Waktu selalu kena cek, kena betul, kena cek, kena betul, kena cek, kena ambil peduli. Saya hari-hari harkah tajwid dengan bini, hari-hari dengan isteri anak-anak. Walaupun surah pendek, satu surah ada, hari-hari betul kan dengan anak isteri. Kecuali Ramadan buat harkah besar sikit lah, satu malam satu juzuk setengah, satu juzuk suku. Tapi kena buat. Tidak anak-anak macam mana? Terus fikir lain anak, macam fikir macam mana anak-anak, ya Allah, anak-anak. Saya paling takut kalau kita meninggal awal ni, bukan fikir macam mana iman mereka akan datang fitnah. Kita pun tak boleh nak bantu iman mereka, tapi nak usaha supaya mereka sentiasa adalah iman, takwa, takut pada azab Allah. Kita didik mereka daripada kecil, takut dia besar, dia kahwin, laki buat hal, takut dia rosak dengan sebab laki dia. Jadi risau yang keduanya, risau terhadap perintah-perintah Allah. Adakah, apakah ia dapat dilaksanakan dengan sebab baik atau tidak? Yang kita arif ni pun sembahyang ni, kadang-kadang pun kita tersilap. Kadang-kadang kita tak khusyuk. Tentu tengoklah tu, kita lah hakim yang paling baik. Sembahyang maghrib tadi, mudah ya saya tanya, rakaat pertama imam baca apa? Rakaat pertama imam baca apa tadi? Mana kita tak khusyuk?
Itu aja. Rakaat pertama imam baca apa? Udah kita tak khusyuk. Saya sama lah. Kita share benda ni, kita share. Jadi yang kedua, fikir tentang ibadat, perintah-perintah Allah SWT. Dan yang ketiganya, risau memikirkan orang yang akan menuntut padanya kelak, apakah ia akan dapat selamat daripada mereka atau tidak. Orang tuntut hutang, orang akan tuntut di hari akhirat. Hutang, kita berhutang dengan orang. Paling menakutkan, ada kawan hutang 3 juta. Ya Allah, saya kata mati. Saya hutang kad kredit pun saya takut selesai. Sebab nak pergi beli barang, bagi kad kita punya ni, kad dia tak boleh ni, kadang-kadang dia punya kad jumlah tu kena pakai kad kredit. Dia kena top up balik cepat supaya jangan berhutang. Itu pun hari-hari duk baca Allah ma'afini bihalalkan haram. Allah telah selesai hutang. Takut. Hutang. Dan hutang kita ni orang akan tuntut dengan amalan kita. Dan kita caci maki dia, dia akan tuntut di hari akhirat. Kita hina, dia akan tuntut kita di akhirat. Kita fitnah dia, dia akan tuntut di hari akhirat. Kita mengupak dia, dia akan tuntut di hari akhirat. Kalau fikir yang ni, habis amalan kita. Hebat macam mana amal pun habis. Jadi bankrupt sana. Risau memikirkan orang akan menuntut apakah padanya kelak, apakah ia dapat selamat daripada mereka. Tuntutan yang pertama yang tuntut kita, isteri kita, anak-anak kita. Pegang. Anak tuntut. Ini dulu. Isteri tuntut. Bagaimana di dunia kamu tak pernah menyempurnakan kepada kami. Kalau kita sempurna pun dia kata tak pernah sempurna. Masing-masing. Tak ada siapa boleh tenang. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak ada apa-apa. Anak dan harta tak boleh bantu. Kawan-kawan tak boleh bantu. Mak ayah tak boleh bantu. Ini hari ini. La yanfa'u malun. Tak ada harta lagi boleh bantu. Dan anak-anak pun tak boleh bantu. Tak boleh. Siapa pun tak boleh bantu. Kalau anak yang kita beriman takwa, dia hadiahkan ayat-ayat Quran, potongan ayat Quran. Kalau dia tak hadiah pun dia baca, kita punya manfaat daripada hari akhirat. Kerana kita didik mereka. Itu yang boleh menampung. Kawan-kawan kita jumpa, kita pergi kat kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur, yaghfirullahu lana. Allah bagi ampun kat kita. Kawan-kawan kita doa dalam tahlil, Allahumma ighfir lahu warham. Allah ampun dosa. Yang tu ya harapan. Yang tu ya harapan. Tidak, mana nak dapat apa, tak dapat apa. Hutang dia akan datang tuntut. Semua akan datang tuntut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma'ighraw raqat 'ainun bima'iha illa harramallahu 'alan nari. Ma'ighraw rafat 'ainun, tidaklah berlinang air mata. Bima'iha illa harramallah. Air mata ni tidak berlinang, keluar, jatuh keluar kerana takut pada Allah. I'raw raqat 'ainun bima'iha illa haramallahu 'alan nar. Melainkan air mata yang jatuh tu diharamkan daripada neraka. Takut pada Allah. Ada orang takut pada Allah, takut keluar air mata menangis. Tu tahajud dia kenang dosa. Ambil ruang lah kenang tuan-tuan. Allah, ambil ruang. Cuma ada sebelum tidur tu bangun tahajud, duduk sekejap, dah sembahyang dulu. Allah, dosa banyak. Waktu tu baru kita tahu. Waktu tu waktu hening selepas kita ibadat, Allah akan bagi kebolehan, keupayaan kita nak ingat balik dosa-dosa. Keluar air mata. Kata setengah tokoh ulama, air mata seperti hujan turun. Kalau turun tenggelam, masuk ke bumi, serap, tak akan boleh naik lagi ke atas. Begitulah air mata yang takut padalah keluar. Titik itu, titik-titik yang sekecil itu boleh padam api neraka. Tu, mahal air mata tu. Qala Rasulullah sallam, ighraw raqat'ain bima iha illa haramallahu 'alan nar. Ihraqaha fa in fadat 'ala wajhi sahibiha lam yurhaq biwajhu. Dan air mata itu mengalir keluar, boleh membakar api neraka, memadam api neraka. Api neraka tak boleh
terbakar kita. Dan bila air mata itu mengalir ke muka wajhi, qadat ala wajhi, air mata itu mengalir ke atas wajahnya, maka muka itu tidak akan diliputi kusut dan kehinaan. Ala wajhi sahibiha lam yurhaq wajhu, wajah itu tidak akan hilang. Nampak kusut, nampak kehinaan tak ada, nampak wajah ceria, wajah berseri-seri, wajah berseri-seri. Budak-budak yang rajin baca Quran, tuan-tuan tengok tu budak-budak tahfiz, baca Quran, baca, wajah dia berseri. Wajah orang yang menangis takut pada Allah, wajah tu air mata tu mengalir, wajah ini tidak akan kusut masam, tidak akan kusut, tidak akan nampak hina, wajah tu nampak cerah, bercahaya, walaupun dia satu orang hitam. Saya jumpa orang yang wajah gelap hitam, orang Afrika, orang Somalia yang kuat ibadat, taat perintah Allah, wajah mereka bersih, bercahaya, bersih, walaupun hitam tapi bercahaya wajah dia. Bangun tahajud, sujud pada Allah SWT, duduk sebelah kita, duduk doa, Allah, tengok wajah bersih. Orang Amerika datang, saya perhimpunan, saya jumpa duduk, wajah bersih, dahinya hitam, sujud pada Allah dengan doa, air mata keluar, wajah bersih. Sebab tu dia kata di sini, fa'in fadat ala wajhi sahibiha lam yarhaq wajhu fatarun wala dhillah, tidak akan, wajah tu tidak akan datang kehinaan, zillah tidak akan kusut masai wajah tu, jadi bersih. Orang tengok, orang suka tengok suka, hormat wajah dia. Orang perempuan malu, kalau dia lalu, orang perempuan malu, dia jaga. Wa ma min amalin birrin illa walahu sawabun, tidaklah satu amal yang dibuat dengan amal kebaikan illa lahu sawabun, melainkan Allah Taala akan bagi ganjaran pahala daripada amalan-amalan yang dia buat. Tidak ada kehinaan, wajah yang tak kusut, wajah tidak ada kehinaan, dan amalan yang dibuat Allah akan bagi ganjaran pahala, amalan kebaktian yang dibuat. Illa walahu sawab, illa walau sawa illa dam'atu fa innaha tutfiyu juhuran min narin, dan air mata yang mengalir keluar itu boleh memadam beberapa lautan api. Dahsyat tuan-tuan, air mata yang sikit dia kurang boleh padam api neraka. Walau anna 'abdan baka min khasyatillah, jika dia menangis kerana takut pada Allah SWT, maka air mata itu boleh padam lautan-lautan api di hari akhirat nanti. Menangis kerana takut kepada Allah itu satu umat. Lagi satu, dia fikir kerana takut dosa-dosa dia, takut amal-amal dia tercicir, menangis. Kemudian apa dia lagi? Khasyatillahi ta'ala fi ummatin, dia risau bimbang, takut bimbang atas umat ini. La rahimallahu tilkal ummati, dan Allah SWT bila dia fikir tentang umat ini, niscaya Allah akan memberikan rahmat bagi umat ini. Sebab tu kita ni tuan-tuan, bukan kita fikir kita aja, kita kena fikir umat. Fi ummatin la rahimallahu tilkal ummati buka dzalikal 'abd, bukai dzalikal 'abd. Allah Taala akan bagi rahmat bagi umat ni kerana tangisan dia. Sebab tu tuan-tuan, cuba wujud, kita tak pandai menangis, tapi cuba kita buat menangis, bukan kita munafik. Kalau ulama kata kalau kita tak boleh menangis, buat menangis depan Allah. Dalam lakonan drama manusia boleh menangis, cerita Nustan, cerita drama Melayu boleh menangis, dia berlakon boleh menangis, Kalau dia berlakon boleh menangis, mengapa kita tak berlakon depan Allah boleh menangis? Lama-lama Allah Taala akan campak kita punya tangisan itu betul. Semata-mata kerana Allah. Sebab tu ulama kata baca Quran buat menangis. Kalau kau tak boleh menangis tentang ayat, semua Allah akan bagi satu waktu nanti kita boleh menangis. Cuba kenang balik dosa-dosa yang dulu.
Betapa banyak nikmat Allah Ta'ala bagi. Tinggal balik ke arah gunung yang tinggi, hijau, kehebatan Allah, lautan biru, lemah langit, bulan, bintang. Allah Ta'ala tak ciptakan sia-sia. Balik ke bumi, lihat pohon-pohon yang macam-macam, daun-daun yang hijau, yang berbagai-bagai. Kemudian begini, bawa tanda kehebatan kebesaran Allah. Waktu itu baru kita kenal Allah, kerdilnya kita dan singkatnya umur kita. Kenang-kenang dulu duk kayuh basikal pergi sekolah. Lepas tu masuk sekolah menengah dengan kawan-kawan kat sekolah menengah dengan style rambut. Duk asrama. Lepas tu habis belajar universiti dengan kawan-kawan kat universiti. Pergi kafe, minum, musik, belajar lain. Lepas tu habis belajar universiti, kumpul mak datang, abah ambil gambar sekali tengok. Lepas tu kita mula kerja jawatan kita yang pertama gaji pun sekian. Lepas tu kita naik berhenti tukar kerja ni. Lepas tu kita dah kemudian kita pencen. Habis pencen kita ada cucu, kawan-kawan lama semua dah mati banyak. Kenang balik, Allah singkatnya. Aku fikir singkat. Terlalu singkat Allah. Dunia. Tiba-tiba kita dah tua, janggut kita putih, anak-anak dan cucu dah ada. Kita fikir-fikir balik, Allah singkatnya. Dunia singkat, kita kata singkat, ya Allah, singkat sangat. Terbayang-bayang kita kat sekolah tu kita naik basikal. Kita balik sekolah turun daripada bas, jalan kawan-kawan. Kita teringat tu, kita nampak pokok mangga yang ada tepi jalan, kita nampak. Sekarang dah tak ada. Kita balik kampung, kita tengok inilah tempat aku sekolah dulu. Gaduh kat jambatan masuk sekolah, kantin kat sini, sekolah dah tak ada dah. Kita dah tua dah, umur 60 lebih. Waktu tu baru kita tahu, Allah, singkatnya umur kita. Baru kita tahu dunia ni terlalu sempit sangat dunia ni. Sebelum ni kita tak rasa sempit, tapi lepas daripada tu kita rasa sempit sangat dunia ni. Rasa umur ni singkat sangat. 60 aku, kita rasa sempit. Bila tengok cucu 3-4 orang, Allah, kita tak ke mana tuan-tuan. Saya sibuk pergi kat Jakarta, pergi Tanah Abang. Dah lama dah tinggal pejabat tu, dekat 15 tahun, 20 tahun lebih. Pergi dekat Tanah Abang. Nak jumpa kawan lama. Saya kata, dunia sempit, boleh jumpa kau kat sini. Tuan boleh bayangkan. Dunia ni sempit. Pergi jalan dekat Delhi, tengok-tengok jumpa. Dunia sempit. Saya pergi kat Finland, sangat kat masjid. Satu orang, Assalamualaikum bang, abang apa khabar? Cakap Melayu. Orang Bangla pernah duduk Malaysia. Dunia sempit. Dunia sempit. Patutlah Allah Ta'ala cipta akhirat. Dan kita pun tak ke mana. Kalau kita kenang-kenang ni, tak ada lah nak sibuk nak jadi PM. Ni memang kita muka tak jadi PM pun. Kita tak sibuk kanulan ni ni. Kadang-kadang dah nak penin, biarlah kat dia orang cerita, kita tak payah cerita. Kita tengok je, kita sembahyang hajat, doa, ya Allah berilah kebaikan mereka. Kita jaga amal, Allah bantu kita. Kita jaga amal, Allah tak sia-sia tau. Siapa jaga amal, Allah tak akan sia-sia. Walaupun dunia ni dihancurkan, Allah pelihara kita bila kita jaga amal. Tapi kalau kita tak jaga amal, walaupun dunia ni penuh dengan penjagaan, semua kemewahan, kita akan mati dalam kepayahan, kemiskinan dan kesusahan. Apa nak cakap? Walaupun dikelilingi dengan kemewahan, dia akan mati dalam dahaga dan kelaparan. Walaupun makanan penuh peti ais. Dan kalau kita jaga perintah Allah, Allah hancurkan dunia ini, Allah akan pelihara. Itu je. Ingat yang tu. Jadi kita jaga hubungan kita dengan Allah, jaga Allah akan bantu kita. Wallahu a'lam. Ayo 20 22. InsyaAllah moga Allah Ta'ala bagi iktibar pada kita untuk ambil iktibar. Amal sampaikan insyaAllah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Apa soalan? Bab kita ni bukan bab hukum, bab cerita. Tabilul ghafil ini bukan kaitan dengan hukum, cerita tentang sentuhan hati. Sebab tu dia kata tambih, peringatan, ghafilin, orang lupa. Kita dia nak ingat kita ni lupa, ni dia nak ingat kita.
supaya kita sedar balik. Sebab tu dia panggil tanbihul ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa macam kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala tasawwuf. سبنا وجعلنا هديا مهديا اللهم بارك لنا في الموت وفيما مضى الموت اللهم اختم لنا في الخاتمة حلت علينا باسم الخاتمة اللهم انا نعوذ من الحزن ونعوذ من العجز والكسل ونعوذ من الجبن والبخل ونعوذ من غلط الدين والرجال يا رحمن الرحيم يا ذي الكرم اللهم انا نعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب الخبر ونعوذ من فتنة المحيا والممات ونعوذ من فتنة المسيح الدجال اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أرواحنا وسلم إيماننا وسلم جهودنا وسلم بلادنا من الكافر ومن المنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين سلام